Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ada yang tak kenal lah ni. Ada yang tak kenal dah. Bukan lari mengaji. Kalau lari mengaji tu memang tak kenal dah lah. Dalam duduk tengah jam, biasalah. Yang tu Allah pilih juga tuan-tuan. Allah pilih. Kita tengok bola sepak pun dia ada first half dengan second half. Betul tak? First half, second half. Kemudian ada waktu kecederaan. Ada orang main first half. Kemudian dia sanggup tunggu 20 minit lagi untuk second half. Nampak? Kemudian seri pula. Tak ada gol. Dia sanggup tunggu lagi waktu kecederaan. Ada orang yang dia second half, first half dia datang. Kemudian rasa tak seronok lah game ni, tak apa bagi, dia tak tunggu second half. Ada orang yang dia main second half sampai habis. Ni main tengah-tengah kuliah ni. Ada yang main waktu kecederaan, ujung-ujung. Yang ni ada juga. Dia tengok gol ya. Baik, tuan-tuan. Dan akan beroleh manfaat. Ini jumlah doaiyah ke? Tuan-tuan kalau jumpa benda ni dalam kitab, dia panggil jumlah doaiyah. Doa pengarang penyusun kitab kepada orang ramai. Doa dia bukan senang tuan-tuan. Nak dapat doa. Nak dapat doa tuan-tuan, ulama-ulama. Nak dapat doa Tok Pulau Manis ni bukan senang tuan-tuan. Saya 3 kali menghadap tuan-tuan depan kubur dah. Tok Pulau Manis ni 3 kali menghadap. Bawa kita ikam menghadap. Ni cara orang dulu mengaji tuan-tuan. Nanti ada pula kata aku bid'ah pula. Apa ni bawa kita depan kubur, bukan berdosa pun. Bukan berdosa pun, tak berdosa, benda tak jadi haram. Bukan tak berdosa pun. Hampa selfie depan kubur tak apa, elok Dalam liang pun selfie lagi Yang tu elok tak bid'ah dalalah pula. Ni bawa kitab baca depan kubur Ni orang dulu mengaji. Orang dulu tuan-tuan dalam ilmu dia jaga adab. Ni tuan-tuan, orang dulu mengaji dia jaga adab tuan-tuan. Adab ni paling penting. Sebab apa tuan-tuan? Keberkatan suatu ilmu apabila ada adab dengan dia, diiringkan dengan adab. Begitu juga antara kita dengan Allah. Tak ada adab, semayang tuan-tuan. Sampai Nabi kata, nak tahu tak pencuri dalam semayang? Iaitu orang yang pandangan dia lari daripada tempat sujud. Betul ulama' tasawuf dia sebut pula sunat pejam mata. Dalam fiqh dia tak kata sunat pejam mata. Itu tuan-tuan tengok. Dalam fiqh dia kata apa? Sunat semayang dalam terang. Ulama' tasawuf dia letak pula sunat semayang dalam gelap. Pasal apa pula? Ulama' tasawuf ni dia memelihara amal. Dia tahu dah kalau kita semayang dalam terang mesti mata ni tadi. Lalu pula anak dara tuan-tuan hak cantik depan mesti pandang mah. Mujak tuan-tuan, tempat Pak Imam ni tak ada tingkap tuan-tuan. Ada tingkap dengan Pak Imam sekali. Belayak tuan-tuan. Ni maka ulama tak salah. Maka orang kata Masya Allah, mana boleh bercanggah dua ulama. Dah tengok tempat kita dulu. Guru saya kata apa? Pernah dia tanya, mana boleh bercanggah antara ulama fiqh dan ulama tasawuf? Tak bercanggah. Tok guru saya kata apa? Kalau ni hang jenis penakut. Ada orang penakut betul tak tuan-tuan? Penakut tuan-tuan. Jenis penakut dia tuan-tuan ikut fiqh. Ikut fiqh. Dia tak boleh. Dia gelap dia bayang macam-macam. Hantu kubur lah macam-macam. Dia macam-macam. Jenis setengah orang ni dia berani tuan-tuan. Ikut makom kita. Ikut makom kita. Jadi kenapa ulama fiqh dia kata sunat semayang dalam terang? Sebab takut ada binatang berbisa. Nampak tak?
Kalau jengking nampak, kalau ada ular nampak. Yang ni. Tapi bagi orang yang nak memelalah amal, pada ketika itu, aku ni jenis tak takut dengan mata bisa, aku serah dengan Allah, aku semayang. Aku tengah semayang. Takkan Allah tak jaga aku. Nampak? Ini orang yang pada makam tasawuf dia pegang ulama tasawuf. Jadi yang kita ni macam mana? Semayang di masjid. Takkan kita nak arahkan Pak Siap tutup lampu. Aku ikut ulama tasawuf. Gila ke apa? Pada ketika itu, keadaan itu kita duduk tengah-tengah. Dalam keadaan buka lampu, kita tutup lampu. Macam mana? Pejam mata. Tutup lampu tak? Tutup lampu. Tutup lampu dekat diri kita. Pejam mata. Pejam lain pergi kat pekah balik. Jangan nak mengakulah aku orang tasawuf. Ingat yang tu. Sebab itu bersalah-salahan antara umat aku ni satu rahmat. Syafi'i macam ni, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Hanbali macam ni, satu rahmat. Nampak tak? Bukan suruh bergaduh. Tak suruh bergaduh. Sebab itu apabila kita pergi haji, tengok zaman lah musim haji. Apa kata ulama? Tak boleh nak ikut mazhab Syafi'i dalam masalah wuduk. Boleh taklid pergi ke Maliki. Tak rahmat ke tuan-tuan? Rahmatlah. Kalau tak boleh langsung, tak mampu tuan-tuan. Beretulnya orang perempuan ambil sembahyang bila nak tawaf. Yang ni kata bila kita ni tadi duduk dalam Islam dan kita faham tentang ilmu, kita tak bergaduh. Tapi bila kita ni tak faham dengan ilmu, maka kita akan bergaduh. Lepas tu bila sebut kata ulama ni dia ada satu sifat yang kat dia ni, apa dia? Berlapang dada. Ni ulama tuan-tuan. Baik. Jangan duk bergaduh lah. Ada orang dia tak mau taklid. Dia kata adalah Imam Syafi'i sendiri ada dah. Dia pakai usul fiqh. Apa dia? Yakin itu tidak boleh menjatuhkan akan syak. Al-yakin la tazilu bi syakin. Nah, ni dia. Apa dia? Guru kami disebut macam ni. Kita pergi umrah. Tawaf. Kalau yang kita sentuh ni orang perempuan depan kita, yang ni yakin batal wuduk dia kata. Tapi kalau di belakang kita, nama dia syak. Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Itu yakin ke syak tuan-tuan? Syak. Pakai stokin ke tak pakai stokin? Kan? Syak nama dia. Hak mana hak syak ni tadi tak boleh nak menghilangkan martabat yakin. Mana tak batal lah. Teruslah. Janganlah gatai pergi pandang. Allah sah perempuan ni kata. Tengok bawah tak pakai pula tu. Islam tak suruh macam tu. Fiqh dia mudah. Tak mau taklid. Jaga, ambil kaedah fiqh, ambil usul fiqh pula. Jalanlah. Bukan susah sangat. Kalau ada ilmu mudah. Jangan bergaduh. Yang tu ya. Dan akan beroleh manfaat segala orang yang talib akan dia dalam dunia dan akhirat dengan berkat Sayyidul Mursalin wa ali wa sahbi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu an, kita ambil matan yang pertama ni. InsyaAllah lepas ni saya nak berhenti. Ngaji bukan boleh lah lama sangat. Saya tengok tuan-tuan macam pening saya tengok. Ni balik telan Panadol lah ni. Gila, mengaji tasawuf, mengaji usul memang macam ni. Saya lu tuan-tuan 3 guru baru selesai. Baru faham tentang usul tuan-tuan. Tak faham. Apa nafsiyah, apa salbiyah, apa ma'ni kita. Apa maknawiyah. Tuan-tuan tak faham aku tengok. Ustaz kata apa ni? Ni ada restoran nasi kandak baru lah.
Ini adalah usul. Kena faham. Bila kita faham tuan-tuan, kita kenal siapa Allah, selesai. Sekarang kita tak faham. Kita tahu. Contoh apa dia? Kita tahu Allah sama, Allah mendengar. Tapi kita tak yakin Allah mendengar. Sebab kita mengumpat selamba. Sebab kita tahu. Kalau orang tanya Allah sama tak sama, wajib tak Allah bersifat dengan sama? Wajib. Kita kata. Yang duk mengumpat ni pasal apa? Allah tak sama ke? Sama tu sama, dia kata. Orang yang yakin sama ada dia bersendiri ataupun di kalangan orang ramai, dia pegang Allah dengar. Bila Allah mendengar, dia takut nak cakap perkara-perkara yang ribah dan sebagainya. Dia yakin Allah melihat dalam apa jua keadaan pun, dia takut dengan Allah. Bukan dia tahu. Tahu ni tak semestinya tuan-tuan. Yakin sungguh. Min alamat al-i'timad ala al-amal nuqsa'ur raja' 'inda al-wujud wal-zalal. Artinya setengah daripada alamat. Kita masuk matan yang pertama bulan insya-Allah. Setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal itu. Apa dia berjabat? Pegang. Dia pegang atas amal. Apa tanda dia? Kurang harapnya. Kurang harap dia dengan Allah. Tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala maksiat, dan sempurna harapnya tatkala ta'ah. Baik, kita jelaskan. Orang yang berpegang dengan amal, apa kata ulama? Kurang harapnya dengan Allah. Tatkala maksiat, kurang harap. Tatkala ta'ah, sempurna harap. Kita bagi contoh hak paling mudah. Orang yang pegang dengan amal ni, bila dalam perkara yang tidak baik, dia lupa Allah. Dalam perkara baik, dia nampak Allah. Hak ni nak mudah faham. Kita sarah, jangan sampai universiti, payah. Jangan sampai sarah hak universiti, nanti payah. Kita bubuh hak jajah satu dulu. 3 kali kita katam kitab ni, kita bubuh universiti pula. Yang ni mudah faham. Mudah faham. Tiap-tiap benda yang tidak baik, bila kita dapat bala, pada ketika itu kita lupa Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita berpegang dengan amal. Bila kita dapat benda tak baik, contoh macam ni, paling mudah lagi nak bagi faham. Kita baca Al-Quran, sebab kita pegang kan surah Waqiah ni murah nak bagi faham. Sebab saya bagi contoh yang tu tuan-tuan tak faham. Saya tengok muka tak faham, kenal muka tak faham, dia muka yang tu tak faham lah. Yang tu memang tak faham lah. Dia kena 10 minit dia lagi dia hilang. Tu langsung tak faham. Nak bagi mudah faham lah. Tuan-tuan duduk depan ni payah tuan-tuan. Dia tengok orang ni tak mau faham, kita ubah kok lain nak bagi faham. Kalau tak faham nak amal macam mana? Contoh, kita baca Waqiah, baca tiap-tiap pagi Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Niatlah mati murah rezeki. Tanya kau ustaz, ustaz kata baca 40 hari, 40 kali satu hari. Dia pun pulun 40 kali satu hari, 40 hari. Habis tak murah ke? Mahal rezeki lah. Dia pun kata, dia kata apa? Ish, kata bohong lah. Nampak tak? Dia kata ni tak betul ni. Dia tanya ustaz lain pula, ustaz nak murah rezeki ni amal apa pula lagi? Sebab apa? Sebab dia berjabat dengan amal.
Ketika dia dapat ta'ah, kata ulama, benda tu Allah bagi. Baca-baca waqiah, murah sungguh. Pada ketika sempurna harap dia. Dia yakin? Nampak tak? Sebab itu ulama tak bagi berjabat dengan amal, pegang dengan amal. Tak boleh. Sebab nanti kita akan rasa kurang harap dengan Allah, dan pada usulnya salah. Apa pada tauhid dia salah? Iaitu telah berpegang dengan usaha dan ikhtiar. Kita wajib usaha ikhtiar. Yang memberi bekas adalah itu dia. Itu dah. Bacalah waqiah. Pasal apa baca waqiah? Sebab Nabi baca. Nak bagi murah rezeki, tak bagi murah rezeki itu sebab rezeki hak Allah, bukan hak kita. Kita tak cari pun rezeki tahu dah alamat kita di mana. Betul ke Ustaz? Betul? Tuan-tuan duduk di seberang perai. Besok tuan-tuan pergi Kuala Lumpur. Malaikat sesat tak cari tuan-tuan makan tengah hari? Tak? Rezeki tahu alamat tuan-tuan di mana. Besok tuan-tuan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Tuan-tuan duduk di seberang perai pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Rezeki tahu dah alamat tuan-tuan. Tak payah duduk gaduh lah. Nampak tak? Syarak dia suruh kahwin. Boleh anak, tak boleh anak bukan kerja kita. Kerja jangan salah isteri kita. Hang punya pasal lah. Keturunan mandai. Bini kita pula marah. Tu abang punya pasal lah. Belah tok wan abang mandul, dia kata. Jangan salah-salah. Orang mengaji tuan-tuan, mengaji tauhid, mengaji tasawuf, dia kata kita telah ada ikhtiar. Apa nak buat? Allah tak bagi, ada hikmah. Adalah baik dia. Mungkin kalau kita boleh anak sekarang, kita tak boleh jaga anak kita. Anak kita tak jadi anak yang saleh. Nampak tuan-tuan? Ini orang yang ada ilmu, orang yang salik, orang yang hampir dengan hati dia tenang. Tak ada anak pun tak ada anak lah. Usaha dah usaha. Ustaz ni kata makan kurma, bubuh susu kambing 1 jak, bubuh tuan-tuan. Sampai nak mabuk susu lah. Tuan-tuan. Dah serupa macam Hindu mabuk todi dah tuan-tuan. Bubuh sekali. Gana Ustaz, ingkal adik tanadib mampui. Goyang kepala terus tuan-tuan. Nampak? Usaha ikhtiar, usaha dah. Makan sunnah dah. Sebab hak yang memberi anak itu adalah Allah. Kita usaha. Usaha dah. Kahwin dah. Jimak dah. Jangan kahwin tengok saja. Yang tu bodoh nama dia. Kahwin usaha dah. Tidur dah sekali dah, jimak dah, tapi Allah tak bagi. Nak buat macam mana? Adalah hikmah dia, adalah kebaikannya. Pasal apa? Sebab kita di dalam tadbir Allah. Yang ni kita sebut dalam Al-Quran, yang ni kita sebut dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah segala puji bagi Allah sebaik-baik tadbir. Orang tanya saya, Ustaz, anak saya ni nakal lah Ustaz. Minum air penawar ni Ustaz, Allah, 1 tong dram ni Ustaz. Jumpa Ustaz minta air, jumpa Ustaz minta air, berapa botol pun saya tak tahu Ustaz. Tapi perangai dia tak berubah. Syukurlah. Pasal apa syukur? Sebab dengan sabit anak tadi kita jadi satu ibadat, kita hampir dengan Allah. Anak kita 5 orang, seorang ni dia tuan-tuan, Allahu Akbar. Syaitan pun dia tak mau duduk kat dia. Punya jahat anak kita ni, syaitan pun dia tak mau dekat dengan anak kita. Syaitan kata dia ni syaitan lagi pada aku, dia kata. Punya jahat. Maka sabit anak kita ni tuan-tuan, yang nakal ni tuan-tuan, kita hampir dengan Allah. Bangun tengah malam, ya Allah ya Tuhanku, anak aku nama dia sekian. Nakal ya Allah, aku ada 5 orang anak, 4 orang anak, alhamdulillah ya Allah. Seorang ni ya Allah, kita hampir tak dengan Allah. Pergi jumpa ustaz, Ustaz tolong Ustaz, anak saya sekian nama dia, Allah tu Ustaz, 4 orang alhamdulillah. Yang seorang ni Ustaz tak tahulah dia mai ikut mana, tak tahu, dia terlupa dia mai ikut dia juga.
Allahu Akbar. Nampak? Kita jumpa ustaz tuan-tuan. Kalau anak kita tak nakal, kita tak jumpa ustaz. Kita tak jumpa ustaz. Nampak tuan-tuan? Ini hikmah dia. Kita tak nampak. Kita pun baca Al-Quran yang ni, kita baca surah yang ni, kita baca, minta anak kita tengah lena tuan-tuan, kita dekat kat dia, kita tiup dia. Ada satu malam kita tersilap tiup, tertiup tok laki kita. Puih. Yang ni laki aku kata. Masya Allah tuan-tuan. Ni hebat. Apa yang Allah bagi tuan-tuan, kalau kita fikir betul-betul, Allah hebat, Allah rupanya Allah nak aku dekat dengan Allah. Dan demikian itu hal segala orang jahil yang menelik bagi dirinya. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak sampai pukul 9 insya-Allah. Boleh tuan-tuan ni? Boleh ya? Tuan-tuan cakap boleh pun macam separuh mati ya. Boleh. Tak, aku kata tak boleh lagi, usap balun kat aku kata. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, bagi boleh lah dia kata. Tak mau 5 minit lagi, 5 minit kita berhenti lah insya-Allah sampai pukul 9 kita berhenti. Kita nak ambil ya apa yang Nabi sebut, mengaji 1 saat terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ada riwayat mengata 1000 rakaat. Kan? Ulama sebut saah, ada kata saah tu 1 jam, ada saah tu 1 hari. Kita jangan ambil hak 1 hari tu, mampu kita. Kita ambil hak 1 jam tu cukuplah. Kan? Kita pun berlagaklah kita ambil 1 hari mampu. Macam itulah tuan-tuan. Allah bagi kat kita ni hebat tuan-tuan. Saya nak kongsi kat tuan-tuan satu benda. Baru ni saya baca kitab azkar tuan-tuan dalam bab azan. Bab azan tuan-tuan. Dalam tu ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Siapa yang dengar azan, dengar azan. Nabi kata hina yasma'un nida. Dengar azan. Dia lalu jalan-jalan tuan-tuan, dia bukan nak pergi masjid pun. Tapi dia dengar azan. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab, dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Apa kata Nabi? Ghufira lahu dhanbuhu. Nabi kata Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Dia dengar azan. Dengar azan, dia baca tu, Allah ampunkan dosa dia. Saya baca sekali tadi, tuan-tuan ingat lagi? Muka-muka tak ingat lah. Ustaz baca apa tadi? Rasa macam ingat, tapi nak kata tak ingat lagi, nampak sangat bodoh sangat pula. Sengak sudahlah, dia kata itu jalan tengah, jalan paling baik, dia kata. Allahu Akbar. Allah kita ni bergurau tuan-tuan, mengaji ni kan boleh serius sangat. Lagi aku serius sangat lagi, kata aku sombong pula. Ustaz ni sombong, dia kata takabur, dia kata. Mampu. Tak ada, tak kena sajalah, payah. Saya ulang 2 kali. Bab malam ni saya nak hadiah kat tuan-tuan doa ni. Kemudian yang kedua ta'awuz. Ta'awuz ni tuan-tuan, kita berlindung dengan syaitan. Kata ulama, fitnah yang paling dahsyat, fitnah syaitan ni tuan-tuan ketika mati. Ketika mati. Sebab ini lastnya. Last lah. Ketika nak mati ni syaitan datang. Ni last. Saya baca hak doa tadi. Hak yang kita dengar azan. Tuan-tuan, jangan lepas kalau boleh beramal. Lepas itu, ada orang yang Allah kurniakan ilmu, tapi Allah tak kurniakan amal. Jadi kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita ilmu dan Allah kurniakan kita amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. Tiap kali kita dengar azan, tentang baca doa ni, sambut dengan doa ni. Nabi janji tentang rujuk dalam kitab Azkar karangan Imam An-Nawawi. Jadi kita pekat-pekatlah sebab kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Dosa kita zaman muda, tuan-tuan, kita taubat, tinggal semayang. Kita terlupa nak taubat. Berapa puluh tahun dulu kita tinggal mengaji. Walhal hukum semayang, wajib mengaji dengan wajib semayang sama ya tuan-tuan. Sebab itu banyak sangat dosa kita ni. Kalau nak minta ampun lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Banyak dosa-dosa yang kita tak apa nak ingat. Tak berapa nak ingat. Kita ingat, kita minta ampun. Yang dosa yang kita tak ingat tuan-tuan, Allahu Rabbi, banyak sangat. Dan yang kedua, iaitu ta'awuz. Mudah-mudahan kita berlindung dengan Allah. Zikir ni zikir berlindung daripada syaitan. Maka khususnya iaitu ketika kita nak mati, agar Allah Ta'ala lepaskan kita daripada fitnah syaitan inda sakaratul maut. Saya baca doa ni, ta'awuz ni 3 kali. Boleh jadi saya baca 3 kali, nanti kita pakai ikut. Saya ulang insya-Allah. 2 doa ni saya ulang, nanti kita ikut ramai-ramai insya-Allah. Bismillahi dzisyan azimil burhan syadidis sultan ma sya'allahu kana a'udzu billahi minasy syaitan Bismillahi dzisyan azimil burhan syadidis sultan ma sya'allahu kana a'udzu billahi jahil